ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله. أشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزهل أخلاقنا بالحلم وافتح علينا بمعرفة العلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والداعي إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd, yang saya muliakan tuan pengurusi masjid, khususnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Salak Tinggi, khususnya ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan kurniaannya, rahmat dan juga kasih sayang dia. Allah Taala masih lagi memberikan kita satu lagi peluang, sebuah kehidupan yang mana dengan peluang tersebut kita gunakan pada awal pagi ini dengan kita datang ke masjid menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan ini adalah kali pertama saya datang ke masjid. Ayah-ayah lah, ibu-ibu, tuan-tuan semua. Dan menjadi kebiasaan ataupun adat para ulama apabila mereka tiba di satu tempat yang baru ataupun mereka memulakan majlis yang pertama, mereka akan berkongsikan sebuah hadis yang mana perbuatan ini disebut sebagai musalsal bil awaliyah, hadis yang diriwayatkan di awal majlis secara berantai. Jadi contohnya macam ni, saya mengambil hadis ni daripada guru saya pada awal majlis pertemuan kami, dan guru saya mengambil hadis yang sama daripada guru dia juga pada awal majlis pada pertemuan pertama kali mereka, dan guru kepada guru saya ambil hadis yang sama daripada gurunya juga pada awal majlis pada pertemuan pertama mereka. Dan benda tu berlaku secara berantai sampailah kepada para tabi'in, tabi'in mengambil pada para sahabat, sahabat mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benda tu berlaku di awal-awal majlis. Sebab tu dinamakan sebagai hadis yang diriwayatkan di awal majlis secara berantai. Hari ini kita nak buat di masjid ayah-ayah ni lah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Nabi pesan, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman." Orang yang ada kasih sayang dalam diri dia, orang-orang yang penyayang ni Nabi sebut yarhamhumur rahman. Mereka ni dikasihi oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi kata irhamu man fil ard. Nabi kata salinglah berkasih sayang sesama kamu di atas muka bumi ni. Yarhamukum man fis sama. Kamu akan dikasihi oleh mereka yang berada di langit. Siapa yang berada di langit? Para malaikat, para makhluk Allah yang lain. Jadi kalau kita tengok seruan pertama ulama bila mana memulakan majlis yang pertama adalah diingatkan kita untuk kita saling berkasih sayang sama-sama kita. Eratkan hubungan, jalinkan kasih sayang, jauhi kebencian, hasad, dengki dan sebagainya. Kerana kasih sayang inilah yang menjadi asas penyebaran agama Islam itu sendiri. Dan Nabi SAW adalah manusia yang penuh dengan kasih sayang dalam diri Nabi SAW. Dan Nabi menyebarkan dakwah Islam ini dengan dua cara. Orang masuk Islam dengan dua cara.
Cara yang pertama adalah apabila mereka mendengar ayat Quran, hujah Quran daripada Nabi SAW, maka mereka mengatakan bahawa hadza laisa min kalamil bashar. Ini bukan cakap-cakap manusia. Luar biasa orang yang mengucapkan perkataan ni. No? Mereka mengenali Nabi daripada kecil, bahawa Nabi SAW adalah orang yang buta huruf, tidak pandai membaca. Macam mana Nabi SAW boleh mengucapkan kata yang sebegini luar biasa? Maka mereka beriman dek kerana hujahnya Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka beriman kepada Nabi SAW dek kerana jatuh cinta dengan akhlak penyayangnya Nabi SAW. Ada yang tak mendengar pun hujah Quran, tapi kerana jatuh cinta dengan akhlak Nabi, maka dia memeluk Islam. Ini dua cara. Dan pada pagi ni tuan-tuan, kita nak berkongsi tentang betapa tinggi dan mulianya akhlak Nabi SAW. Betapa benarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan Allah sebut telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sangat dirasai olehnya keperitan kamu di atas dunia ni. Harisun 'alaikum, yang sangat menginginkan kebaikan untukmu di atas dunia dan juga di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, baginda rasul tersebut menumpahkan kasih sayang dan juga kelembutannya kepada orang-orang yang beriman. Dan kita juga beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas satu tingkat akhlak yang sangat mulia. Kan? Kita baca Quran 114 surah dalam Quran, semua kita beriman. Tak ada satu pun dalam ayat Quran tersebut kita lalu dan kita pertikai, kita kata tak betul ayat ni. Tak ada lah, wa'iyuzubillah, kan? Tak ada. Tapi seberapa yakinkah kita, seberapa rasanya kita tentang akhlaknya Nabi SAW. Kita tahu Nabi orang yang akhlak mulia. Kita cerita pada anak-anak kita bahawa Nabi orang yang akhlak mulia. Tapi kita rasa tak benda tu, kan? Kadang-kadang mungkinlah kita disibukkan dengan pekerjaan kita, kita disibukkan dengan harta kita. Seperti Allah sebut, syaqalatna amwaluna wa ahluna. Kami disibukkan oleh harta kami dan juga ahli keluarga kami, sehingga kita mungkinlah tak dapat nak mendalami perasaan betapa tingginya akhlak Nabi SAW. Tapi ayah-ayah, sahabat-sahabat, pada pagi ni dengan kesempatan yang ada, kita nak bersembang sikit tentang beberapa sirah dalam kehidupan Nabi SAW yang menunjukkan kepada akhlak Nabi. Dan pada akhir kuliah pada subuh ni, kita nak bercerita kenapa Allah Ta'ala menjadikan Nabi sedemikian rupa. Baik. Berdasarkan ayat Quran yang kita baca tadi, kan, yang Allah sebut bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni dengan orang-orang beriman, Nabi menumpahkan kasih sayang dan juga kelembutannya. Adakah Nabi cuma menyayangi orang-orang beriman sahaja? Tak, kan? Bahkan lebih daripada tu. Kasih sayang Nabi juga tertumpah kepada orang yang belum lagi beriman. Peristiwanya kita dapat tengok dalam peristiwa Nabi pergi berdakwah di Taif, kan? Ayah-ayah tahu kan cerita Nabi pergi dakwah di Taif tu. Bila mana dakwah Nabi di Mekah ni tak diterima, dan Nabi tak nampak dah mana jalan Nabi boleh pergi lagi ke belah-belah Mekah ni. Selepas mana kematian pakcik Nabi Abu Talib, maka Nabi tukar target channel Nabi, channelkan dakwah Nabi pergi kepada Taif, dengan harapan mudah-mudahan orang Taif ini dia berfikiran sedikit terbuka dan dia boleh fikir ada tak kebaikan dalam agama yang dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi pergi berdakwah di Taif, dakwah Nabi diterima, ya. Dakwah Nabi tak diterima, kan? Dakwah Nabi ditolak, dakwah Nabi ditentang. Bukan sahaja dakwah Nabi ditentang, bahkan Nabi SAW dihalau keluar daripada Taif. Bukan sahaja Nabi dihalau keluar daripada Taif, bahkan orang-orang Taif mengumpulkan budak-budak kecil dan anak-anak muda, dan mereka pesan, kalaulah kamu melihat orang ini lalu di depan kamu, yakni Nabi SAW, maka kamu balinglah dia dengan batu dan kamu sebutkan bahawa dia ni orang gila. Maka budak-budak di tepi jalan, tuan-tuan, nampak Nabi, dia orang baling batu. Orang anak-anak muda pun baling batu dan sebut di mulut bahawa Muhammad gila. Panggil sepanjang jalan. Nabi masa tu jalan dengan seorang sahabat dia, nama dia Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni dah jadi perisai Nabi dah. Tapi masih lagi batu tu mengena tubuh badan Nabi, dan Nabi terluka di bahagian badan Nabi SAW. Batu ni ayah-ayah, kalau kita baling perlahan, dia bukannya nak luka, dia kena baling dengan balingan yang laju, dan batu tu dia kena berat lah, baru dia boleh luka. Dan luka mestilah dia satu benda yang menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah maruah Nabi SAW.
Kita yayah kalau umur kita 50 kan, 40 lebih lah, 50 contohnya. Kita lalu di tepi jalan, budak-budak berkumpul dan panggil kita ni orang gila. Ayah malu tak? Kalau kita tak ni boleh makan penampak pun contohnya lah kan. Maksudnya betapa Nabi SAW dihinanya maruah Nabi SAW sampai ke setakat tu sekali. Akhirnya Nabi membawa diri kepada sebuah kebun anggur miliknya Utbah dan juga Syaibah. Bila Nabi duduk berehat di situ, datangnya malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi. Ketua malaikat turun kepada Nabi dan Jibril kata, "Wahai Rasulullah, nak tak kalau aku angkat dua bukit ni dan aku hempapkan di atas penduduk Taif sampai tak tinggal pun langsung, kerana melihat kepada betapa buruk dan kejinya penentangan mereka ke atas kamu." Maka apa jawab Nabi? Kalau kita lah tuan-tuan, kan? Kalau kita kata Jibril tolong pemati buang mereka semua, mereka lah yang menjadi penghalang kepada dakwah, contoh kan? Kalau kita lah tuan-tuan, kalau orang manusia biasanya kalau dia dihina, dia disakitkan, biasanya dia akan ada marah dalam diri dia. Dia akan ada dendam yang kalau lah dia boleh balas, dia akan balas balik. Itu biasa, manusia biasa. Tapi Nabi SAW, Nabi kata pada Jibril, Nabi kata, "La ya Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun." Nabi kata, "Janganlah wahai Jibril, kerana mereka adalah satu kaum yang mereka tak tahu." Kan? Dan Nabi kata Nabi kata, dan mudah-mudahan an yukhrijallahu min aslabihin man kana ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata mudah-mudahan Allah Taala akan keluarkan daripada anak cucu mereka nanti, daripada sulbi-sulbi mereka, orang yang menyembah Allah dan takkan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nabi tak berdendam dengan orang Taif, no? Dan Nabi angkat tangan dan Nabi berdoa kepada Allah yang menandakan bahawa betapa Nabi redha dengan ketentuan Allah, dan Nabi pasrah kepada Allah. Nabi kata, ilahi. Nabi kata, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau betapa lemahnya kekuatan aku. Wa qillatu hilyati, betapa sedikitnya usaha aku. Wa hawani 'alan nas, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Anta rabbul mustada'afin, anta arhamur rahimin. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah yang sebaik-baik pengasih lagi penyayang. Ila man takilluni, kepada siapa engkau nak serahkan nasib aku lepas ni? Siapa lagi orang yang akan aku jumpa lepas ni? Ila aduwin yatajahammuni am ila qaribin malakathu amri, kepada musuh-musuh yang menyerang aku, ataupun kepada orang-orang yang dekat dengan aku, jiran-jiran aku di Mekah, tapi mereka mencengkam urusan aku. In lam takun ghadbanan alayya fala ubali. Nabi kata, kalaulah engkau tak murka pada aku ya Allah, aku tak peduli, aku akan teruskan berdakwah, kerana rahmatmu tu lebih besar. Tak ada dalam doa Nabi yang Nabi menyebut tentang keburukan dan juga bala yang Nabi minta untuk ditimpa pada orang Taif. Sedangkan kita tahu orang yang dizalimi ni adalah orang yang pecah hati dia, dan Nabi sebut Allah bersama dengan orang-orang yang dipecahkan hati dia, kan? Tapi Nabi menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari kekuatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah tentang akhlak Nabi SAW. Ketika mana Nabi mula berhijrah ke Madinah, Nabi menginap di sebuah rumah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tumpang dulu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan rumah Abu Ayyub ni dia 2 tingkat. Maka Abu Ayyub ni dia minta Nabi duduk di bahagian atas. Abu Ayyub kata, Rasulullah duduklah di bahagian atas. Mudah-mudahan dia fikir Nabi ni adalah tempat berehat, adalah privasi Nabi. Boleh Nabi berehat, kan? Ada masa Nabi sendiri. Tapi Nabi sebut, dan Abu Ayyub merasakan bahawa dia tak sanggup untuk dia duduk di atas, membayangkan bahawa kaki dia berada di atas kepala Nabi. Dia tak sanggup. Maka dia kata, Nabi duduklah di atas, saya duduk di bawah. Tapi Nabi SAW meraihkan orang. Kerana Nabi, bila mana Nabi baru sampai daripada Mekah ke Madinah, maka orang selalu nak datang jumpa Nabi, nak berjumpa dengan Nabi, nak bertanyakan masalah, nak bercerita, berkongsi tentang kehidupan. Macam-macam orang datang jumpa Nabi. Maka Nabi kata pada Abu Ayyub, kamu biarkan aku duduk di bawah. Kerana apa? Kerana aku ni orang yang selalu berjumpa dengan orang. Dan kalau aku duduk di bawah, tu lebih memudahkan orang untuk berjumpa dengan aku. Dan lebih memudahkan tuan rumah. Tak perlulah kalau orang datang, orang nak berjumpa dengan kamu nak kena panggil aku, kan? Kalau aku duduk bawah, orang datang terus aku boleh jumpa dengan orang. Tu lebih memudahkan orang. Sedangkan Nabi SAW pada ketika itu adalah ketua di Madinah, kan? Tapi Nabi tak sikit pun meletakkan apa SOP nak jumpa dengan Nabi. Tak ada.
Kamu nak datang, kamu boleh datang, dan apa yang mudah untuk orang, aku pun mudahkan. Begitu akhlak Nabi SAW. Nabi berkhidmat untuk orang. Satu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari biasanya apa yang dia makan, yang itulah Nabi makan. Nah, dia akan menyediakan makanan buat Nabi SAW selama mana Nabi tinggal di rumah dia. Jadi biasanya selepas Nabi habis makan, Abu Ayyub dia akan ambil pinggan mangkuk Nabi bekas Nabi makan dan dia akan basuh lah, tuan. Dan biasanya sebelum dia basuh, dia akan cari di mana tempat pada makanan ni yang Nabi pegang. Manakah bekas sentuhan Nabi SAW? Kerana dia nak mengambil berkat daripada tempat sentuhan Nabi. Cumanya satu hari bila mana Nabi SAW memulangkan balik bekas makanan, Nabi tak menyentuh makanan tu. Abu Ayyub cari, Nabi tak sentuh makanan ni, kan? Jadi Abu Ayyub Ansari pergi pada Rasulullah dan dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tak sentuh? Saya melihat bahawa pada makanan ni tak ada sentuhan kamu. Ada apa-apa yang tak kena pada makanan ni? Tak sedap ke? Contohnya lah, pedas ke? Kan? Ada apa-apa kurang ke? Maka Nabi kata pada Abu Ayyub, Nabi kata, aku tercium bauan bawang putih pada makanan ni. Dan aku selalu berjumpa dengan orang. Aku risau kalaulah aku ambil bawang putih ni dan aku makan, maka dia akan keluarkan bauan yang tak enak. Sedangkan aku ni banyak berjumpa dengan orang. Itu Rasulullah SAW. Ayah nak tanya, kalau kita masak lah kan, tak bumbu bawang putih, sedap lah masakan tu? Tak sedap lah, kan? Kerana bawang putih ni sifat dia menyedapkan makanan. Dalam masa yang sama dia berbau juga. Maka Nabi sebut pada Abu Ayyub, Nabi kata, afa antum faqulu. Adapun kamu makanlah. No, aku tak menghalang kamu makan. Kerana bawang putih ni memang fungsi dia nak menyedapkan makanan. Tapi kalau aku makan, dia akan mengeluarkan bauan yang tak elok, yang akan buatkan orang yang bila datang nak bersembang dengan aku, dia akan terganggu. Maka Nabi kata, Nabi tak makan. Seperti mana kita menyukai bawang putih dalam makanan, menyedapkan makanan, maka Nabi pun menyukai benda yang sama. Mana ada orang yang tak suka benda yang menyedapkan makanan tu? Tetapi Nabi SAW lebih memikirkan apa keselesaan orang. Macam mana cara yang terbaik untuk Nabi berkhidmat dan memberi kepada orang lain. Nah? Dan kalaulah kita fikir logik kita, pakai akal kita lah. Kalaulah orang tu nak datang jumpa Nabi, siapa kena ikut siapa dia? Dia lah kena ikut apa yang Nabi suka. Apa yang Nabi makan, bila waktu Nabi dan sekaliannya. Kerana tu adab kita nak berjumpa dengan orang. Kita kalau kita pergi ziarah orang pun, kalau apa tuan rumah tu sedia kat kita makan je biasanya, tuan-tuan, kan? Tapi Nabi SAW nak menunjukkan bahawa apa yang menjadi keselesaan orang, yang itulah yang akan aku usahakan. Nah, itulah akhlak Nabi SAW. Dan ada satu lagi sisi kisah Nabi sebagai seorang ketua yang sangat merendah diri. Nabi SAW tak pernah mengangkat diri Nabi sebagai orang yang perlu dipuja, orang yang perlu dikhidmat, orang yang tetapi Nabi menunjukkan kepada kita akhlak bahawa Nabi SAW lah yang berkhidmat dengan orang. Contohnya dalam kisah Nabi SAW pulang daripada peperangan, balik daripada perang. Biasanya lepas mana Nabi SAW pulang daripada perang, kan, dalam perjalanan nak pulang ke Madinah tu, Nabi dengan para sahabat, dia akan melalui padang pasir lah biasanya. Maka Nabi, kebiasaannya bila Nabi balik, Nabi akan naik unta tunggangan Nabi, dan Nabi akan tengok-tengok di belakang. Kalaulah ada sahabat yang tertinggal, maka Nabi akan pandang-pandang di belakang. Kalau ada sahabat yang tertinggal, maka Nabi akan tunggu sahabat tu, tanpa Nabi SAW menyuruh sahabat ni tunggu dengan Nabi. Nabi seorang je akan tunggu. Sahabat ni terus berjalan depan. Nak balik Madinah, nak rehat ke, balik nak jumpa keluarga ke, balik nak makan ke, tak apa. Yang lain teruskan perjalanan. Maka Nabi akan tunggu. Itu akhlak Rasulullah SAW. Dan pada satu hari, selepas mana peristiwa perang Bani Mustalik, balik pada perang dengan Bani Mustalik, Nabi SAW macam biasa, Nabi tengok-tengok di belakang. Kalaulah ada sahabat yang tertinggal, tengok-tengok di belakang, ada seorang sahabat namanya adalah Jabir bin Abdullah. Dia tertinggal jauh di belakang. Maka apa Nabi buat? Nabi tunggu dia, kan? Sahabat ni teruskan perjalanan, Nabi tunggu Jabir bin Abdullah. Bila Nabi tunggu Jabir, akhirnya Jabir sampai pada Nabi. Nabi kata, kenapa kamu lambat wahai Jabir? Jabir kata, wahai Rasulullah, unta tunggangan saya ni dah tua, kan? Jadi dia tak boleh lah nak laju macam mana unta orang lain. Macam motor kita lah. Kalau motor tu tahun 80-an lah, ya, mana dia nak boleh pergi laju lah, kan? Lambat lah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa Nabi buat? Nabi ambil tongkat. Contoh lah tuan, Nabi ambil tongkat dan dia ketuk pada unta Jabir beberapa kali. Selepas diketuk tongkat pada unta Jabir, Jabir cerita bahawa unta ni bertukar keadaan. Daripada kuderatnya seperti seekor unta yang tu, bertukar menjadi macam unta yang muda.
Maka dia cerita bahawa unta dia dengan unta Nabi ni duk race, siapa lagi laju, kan? Menandakan bahawa dia dah jadi lajulah macam unta yang muda. Dan dalam perjalanan tersebut Nabi bersembang dengan Jabir. Nabi ni bukan orang yang ada standard sampai pemimpin kanan je boleh sembang dengan dia. Abu Bakar, Umar je boleh sembang. Orang lain nak bersembang tak boleh lah, kena jumpa dengan PA Nabi contohnya. Dok. Nabi khidmat dengan semua sahabat. Maka Nabi dalam sirah menceritakan bahawa Nabi dengan Jabir je ada kat padang pasir tu. Sahabat ni semua dah lepas ke depan. Maka dalam perjalanan balik Nabi dengan Jabir naik unta, Nabi sembang dengan Jabir. Nabi kata, "Wahai Jabir, kamu ni dah kahwin ke wahai Jabir?" Jabir kata, "Saya dah kahwin ya Rasulullah." "Kamu kahwin dengan siapa wahai Jabir? Dengan anak dara ke dengan janda wahai Jabir?" Kan? Jabir kata, "Saya kahwin dengan janda." Nabi kata, "Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Bukankah anak dara itu lebih menyenangkan kamu, menyenangkan hati kamu?" Jabir kata, "Wahai Rasulullah, saya ni ada ramai adik-adik kecil dan mak ayah saya dah pun meninggal dunia. Dan saya berhajat kepada seorang wanita yang boleh membantu saya menguruskan adik-adik kecil saya. Jadi saya kahwin dengan janda. Mudah-mudahan dia ada pengalaman menguruskan anak-anak kecil." Nabi kata, "Kalau macam tu betul lah apa kepilihan kamu wahai Jabir. Betul lah pilihan yang kamu buat." Dan Nabi sembang dengan dia. Nabi kata, "Wahai Jabir, nak tak kalau kamu jual unta kamu dengan saya?" Jabir kata, "Bal ahabbulaka ya Rasulullah. Saya bagi hadiah je lah kalau Rasulullah nak." Kan? Nabi kata, "Janganlah wahai Jabir, kamu letakkan harga." Maka Jabir kata, "Rasulullah lah letak harga." Rasulullah letak harga. Kemudian Nabi kata, "Nak tak kalau kamu jual unta kamu pada saya dengan harga 1 dirham?" Nah, Jabir kata, "Rugilah saya Rasulullah kalau jual unta 1 dirham." Dan Nabi kata, "Kalau macam tu macam mana dengan 2 dirham?" Dan mereka bersembang sepanjang jalan sampai kepada Madinah. Bila sampai ke Madinah, harga yang disepakati oleh seekor unta Jabir tu dengan harga 200 dirham. Sampai di Madinah, Nabi membayar kepada Jabir harga 200 dirham. Dan Nabi bagi hadiah pula dekat Jabir unta tu balik. Maka Nabi bagi 200 dirham. Nabi kata, "Nah, ambil lah unta ni Jabir sebagai hadiah." Maka Jabir lah yang untung dalam cerita ni. 200 dirham pun dia dapat, unta dia balik pun dia dapat sebagai hadiah. Ini akhlak Rasulullah SAW. Dan ada satu kisah dalam peristiwa perang Khandaq. Sebelum berlakunya perang Khandaq ni atau bahasa Melayu kita panggil perang parit lah ya. Sebab di antara strategi perang ni, umat Islam menggali parit dan bertahan di dalam Madinah. Mereka menggali parit supaya musuh tak boleh nak seberang parit tersebut. Jadi seramai 1000 orang umat Islam di kalangan Muhajirin dan juga Ansar buat pekerjaan menggali parit pada siang hari terik panas. Kan? Dan parit yang digali lah parit yang dalam dan besar, digali ramai-ramai. Dan ada orang yang bila mana dia penat, dia datang pada Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, boleh tak saya nak balik rehat?" Nabi kata, "Kamu baliklah rehat." Ada orang dia datang pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, boleh tak saya balik nak makan?" Nabi kata, "Kamu nak balik, kamu baliklah makan." Tapi Nabi SAW orang yang tak berhenti-henti menggali parit pada hari itu. Seolah-olah Nabi lah orang yang paling rendah kedudukannya dalam pekerjaan, yang boleh diarah mengerjakan buat apa je jenis kerja. Semua Nabi buat. Nabi orang yang menggali tanpa berehat. Kan? Sedangkan Nabi adalah seorang ketua. Kalau kita fikir seorang ketua ni macam mana? Dia boleh je arah. Ni, kamu gali parit di situ. Ni kenapa parit tu tak berapa dalam lagi ni? Gali lagi. Ni muka ni bukan dah 2 kali balik ke? Contohnya lah. Kenapa nak balik lagi? Tapi Nabi tak. Nabi menunjukkan contoh tauladan dengan Nabi bekerja lebih keras daripada orang lain. Sampaikan Jabir bin Abdullah, cerita yang lelaki naik unta tadi, sahabat naik unta tadi, kan? Dia melihat pada perut Nabi ada 2 ketul batu yang diikat di perut Nabi SAW, menandakan bahawa Nabi sangat lapar pada ketika tu. Jabir bila dia tengok keadaan tu, dia jadi sebab, dia tak boleh tahan, kerana dia sayang pada Nabi SAW. Kan? Kita kalau kita tengok ayah kita buat kerja sampai kena ikat batu pada perut, gamak ke kita tuan-tuan? Tak gamak lah kita, sedih kita. Dan Jabir pun macam tu, bahkan dia sayang Nabi lebih pada ayah dia lagi. Maka apa Jabir buat? Jabir kata, "Wahai Rasulullah, boleh tak kalau saya minta nak balik rumah sekejap?" Nabi kata, "Kamu nak balik, kamu baliklah wahai Jabir." Maka Jabir pun balik. Bila Jabir balik, Jabir berjumpa dengan isteri Jabir. Jabir kata, "Wahai isteriku, ada tak di rumah kita yang kita boleh jadikan makanan?" Isteri dia kata, "Kenapa?" "Kerana dalam pekerjaan menggali parit tadi aku melihat bahawa di perut Nabi ada diikat dengan 2 ketul batu, menandakan bahawa Nabi sangat lapar dan aku tak tahan melihat perkara tersebut." Dan isteri dia kata, "Di belakang rumah kita adalah seekor anak kambing. Di dapur kita adalah gandum. Kan, abang sembelihlah kambing, saya pergi buat roti. Saya uli gandum, saya buat roti."
Maka Jabir pun dia proses kambing ni apa semua sampailah selesai. Kemudian cerita ni ada dalam Sahih Bukhari ya. Kemudian dia Allah Syahmat dia 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 bagi isteri dia lah kambing tu, dan dia pergi ke tempat pekerjaan tadi, berjumpa kembali dengan Nabi SAW. Dan bila jumpa dengan Rasulullah SAW, dia bisik pada telinga Nabi. Dia tak maulah cakap kuat-kuat sebab sahabat ni duk ramai ni. Mana cukup saya kau nak kambing nak bagi makan semua orang. Maka dia bisik pada telinga Nabi. Rasulullah, jemputlah datang ke rumah saya. Ajaklah lagi 5-6 orang sahabat. Nabi kata, ada apa di rumah kamu? Dia kata, di rumah saya ni adalah buat makan-makan sikit wahai Rasulullah. Kan? Nabi kata, bagus. Baiklah kalau macam tu, kamu balik dulu. Jangan kamu angkat periuk tu daripada api sehinggalah aku sampai. Jabir kata, tak apalah, kalau macam tu okeylah wahai Rasulullah. Jabir balik. Dan selepas Jabir berlalu pergi, ada seorang lelaki yang bangun dan dia berdiri. Dia berdiri dan dia pekik kepada semua orang. Dia kata, wahai orang-orang Muhajirin dan Ansar, marilah sama-sama kita pergi ke rumah Jabir, kerana sesungguhnya Jabir sekarang sedang buat kenduri. Betul? Kan? Jadi 1000 orang yang buat kerja tu dalam keadaan lapar, dahaga, semuanya pergi menuju ke rumah Jabir kerana sangkaan mereka Jabir sedang buat kenduri. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kalau sahabat tu semua pergi ke rumah Jabir, sedangkan Jabir panggil 5-6 orang. Kan? Contohnya macam ni tuan. Kita ni adalah baru beli durian musangking contohnya lah. Seronoklah beli banyak kan. Panggil lah kawan-kawan kita 5-6 orang main makan. Di grup WhatsApp tu kan. Mai lah rumah ni kita ada musangking, mai jemput makan. Tiba-tiba dia panggil mak ayah dia mai. Dia panggil sepupu dia. Dia panggil kawan sekolah rendah dia. Dia panggil kampung sebelah. Adalah dalam 100 orang mai rumah kita. Tak terkejut kita tuan-tuan. Kan? Tak penuh kita. Dan Jabir pun dia macam tu. Dia pun kata pada isteri dia, lebih kurang bahasa macam ni lah tuan. Dia tak cakap lah utara kan, tapi dia cakap Arab lah bagi faham. Dia kata pada isteri dia, habislah kita wahai isteriku. Kan? Semua sahabat mai rumah kita ni. Isteri dia kata, tapi isteri dia orang yang baik tuan. Isteri dia faham kalau laki dia ni rasa bersalah dan laki dia rasa malu. Isteri dia kata, kita kena bagi tahu lah yang makanan di rumah kita ni tak cukup. Nak tak kalau aku yang keluar dan aku bagi tahu pada para sahabat yang makanan di rumah kita ni sebenarnya tak cukup untuk mereka semua. Kerana isteri dia tahu laki ni dah malu dah depan tu semua sahabat dia. Kan? Jabir kata, kalaulah mereka ni datang dengan jemputan Rasulullah, maka Allah dan Rasul tu lebih tahu. Jabir kata, tak apalah. Mudah-mudahan Allah dan Rasul tu lebih tahu. Maka Nabi SAW bila sampai ke rumah Jabir, Nabi masuk dalam rumah Jabir. Dan Nabi kata, wahai Jabir, mana bekas periuk tadi yang kamu masak tu? Nabi kata, boleh tak kalau kamu tolong pegang wahai Jabir, dan aku akan cedokkan kepada seorang sahabat satu demi satu. Maka Nabi ambil makanan tu dan Nabi cedok dan Nabi berikan kepada sahabat seorang demi seorang, seorang demi seorang. Sehinggalah Jabir sebut makanan ni mencukupi semua sahabat yang hadir pada ketika tu. Yang tu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Dan tu adalah satu benda yang ajaib yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tapi lebih ajaib daripada tu benda apa tuan? Akhlaknya Nabi SAW. Sedangkan pada ketika tu perut Nabi diikat dengan batu. Dan Nabi orang yang paling lapar pada ketika tu. Tetapi Nabi SAW tetap khidmat pada orang. Nabi tetap mendahulukan orang lain. Dengan Nabi memberikan makanan lebih dulu pada orang lain. Selesai semua sahabat dah ambil, barulah Nabi bubuh pada mangkuk Nabi dan Nabi makan. Kita agak boleh kan tuan-tuan? Bukan kerana kita lapar kan? Kita ni kalau lapar semayang pun kita tak khusyuk lah. Bukan kata ingat orang kan? Fokus kita kepada Allah pun dah tak khusyuk lah. Menandakan orang lapar. Sebab tu Nabi kata, kalau lah orang tu dihidangkan makanan, maka makan dulu kan? Lepas tu baru dia sambung semayang. Kerana kalau lah dia lapar, benda tu akan mengganggu fikiran dia. Dan biasanya orang lapar, dia dah tak nampak benda lain lah. Dia nampak diri dia dulu lah. Tapi Nabi SAW nak menunjukkan kepada kita betapa benarnya apa yang Allah Ta'ala sebut. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada satu tingkat akhlak yang sangat mulia. Yang mana kita tak boleh bayangkan akhlak ni. No. Kalaulah fikiran singkat kita. Saya lah fikiran singkat saya ni. Saya akan kata, Nabi makan je lah dulu. Kan Nabi makan dulu. Lepas Nabi kenyang, Nabi bagilah pada sahabat lain. Kan? Tetapi Nabi nak menunjukkan kepada kita betapa benarnya apa yang Allah Ta'ala sebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sangat merasai keperitan orang-orang beriman. Kan? Nabi tahu semua sahabat ni sedang lapar. Wa harisun 'alaikum, Nabi nakkan kebaikan untuk mereka, maka Nabi dahulukan mereka. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman Nabi menumpahkan kasih sayang dan kelembutan. Maka Nabi dahulukan mereka. Nabi memberikan
mereka makan dahulu. Dan benda ni tak ada melainkan ada pada diri Rasulullah SAW. Last tuan-tuan, cerita last sebelum kita tutup kuliah kita pada pagi ni. Dalam peristiwa peperangan pulang daripada perang Hunain. Perang Hunain ni direkodkan bahawa berlakunya peperangan pada zaman Nabi yang mempunyai jumlah tentera yang paling ramai. Nah, walaupun selepas tu perang Khandaq ada 30,000 orang, tapi dia tak berlaku perang. Minta maaf, bukan perang Khandaq, perang Tabuk. Perang Tabuk dia tak berlaku perang. Tapi dalam perang Hunain dia berlaku perang. Dan perang Hunain jumlah tenteranya ada selamai 12,000 orang. 10,000 datang daripada tentera Madinah di kalangan Muhajirin dan juga Ansar. 2,000 datang daripada tentera Mekah yang baru masuk Islam. Kerana perang Hunain berlaku tahun yang sama dengan peristiwa Fathul Mekah. Selepas Fathul Mekah berlakunya perang Hunain. Jadi orang beriman pada ketika itu dia merasakan bahawa hari ini jumlah kita dah ramai. Dulu kita sikit, kan? Bolehlah orang tak takut dengan kita. Hari ini kita dah ramai 12,000 orang. Kita mesti menang. Dahulunya mereka bergantung kepada kekuatan Allah. Hari ini mereka bergantung pada kekuatan ramainya bilangan tentera. Akhirnya Allah Ta'ala menguji sahabat-sahabat tersebut. Berlakunya ambush di tengah malam. Tentera umat Islam ni dia berkecamuk lah. Dia jadi kacau bilau. Akhirnya Nabi pekik dengan satu kalimat. Bersatu balik orang-orang beriman, orang-orang Islam, sahabat-sahabat semua. Dan berperang dan mereka menang lah. Itu ringkasan daripada perang Hunain. Selepas balik pada peristiwa daripada peperangan Hunain, Nabi SAW seperti kebiasaan, Nabi membahagikan harta rampasan perang. Cuma kali ini, Nabi bagi banyak kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Dengan sebab Nabi nak menjinakkan hati mereka. Nah? Dan kita pun macam tu dalam hal zakat. Kan ada satu asnaf nama dia asnaf mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kerana kita nak menjinakkan hati mereka. Dan Nabi nak orang-orang Mekah ni rasa, walaupun kamu baru masuk Islam, kamu ni taklah disisihkan. Kamu ni taklah dianggap junior yang tak ada jasa dalam Islam. Tak. Kan? Bahkan Nabi memberi harta rampasan perang daripada bentuk keduniaan. Ambillah kamu. Nampak? Dan bila benda tu berlaku, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah Ansar, dia rasa tak puas hati. Dia nampak bahawa benda ni lah satu bentuk yang tak sepatutnya berlaku. Maka disebut, orang-orang Ansar sebut, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan Rasulullah. Kerana dia telah memberikan harta rampasan perang yang banyak kepada orang Mekah. Sedangkan pedang kita masih basah dengan darah mereka. Maksudnya baru-baru ni kita perang dengan mereka peristiwa Fathul Mekah. Dan mereka baru sangat je masuk Islam. Hari ni bila mereka perang dengan kita menang. Nabi bagi banyak harta rampasan perang pada mereka. Moga Allah Ta'ala ampunkan Rasulullah SAW. Dan percakapan ni didengari oleh Nabi SAW. Akhirnya berita ni sampai pada Nabi SAW. Dan apa Nabi buat? Nabi menghimpunkan orang-orang Ansar. Kan? Nabi menghimpunkan orang Ansar. Contoh mudah dia macam ni. Ayah kerja di satu syarikat. Lama dah kerja di situ. Bila kerja lama, kan? Tiba-tiba masuk pekerja baru. Kita kerja lama, syarikat bergolak ke, keuangan tak stabil ke, kita tetap setia dengan syarikat. Masuk pekerja-pekerja baru, bos bagi bonus banyak. Kan 4 bulan, 5 bulan bonus, contohlah. Kita ni apa pun tak dapat. Kita rasa guna. Kecewa tak? Kecewa lah kita ni. Kan? Contoh nak bagi faham dia macam tu lah. Dan Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Ansar selepas pada tu. Kerana Nabi nak bagi penjelasan. Dan Nabi nak melihat mereka. Nabi kumpulkan orang Ansar. Nabi kata, ya ma'asyarul ansar. Nabi khutbah pada mereka. Nabi kata, wahai orang-orang Ansar, alam atikum dulalan fahadakumullahu bih. Nabi kata, bukankah aku datang kepada kamu, wahai orang-orang Ansar, di saat kamu semua berada dalam kesesatan, menyembah berhala. Kan, kamu dalam keadaan kesesatan, kemudian Allah Ta'ala bagikan kamu hidayah disebabkan aku. Wa ailan fa'aghnakumullah. Aku datang kepada kamu di saat kamu semua ni miskin. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada kamu. Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Dan aku datang kepada kamu di saat kamu semua bermusuhan. Kamu berperang dengan sama-sama kamu. Bila aku datang, Allah Ta'ala mensatukan hati kamu semua. Maka orang Ansar menjawab, balillahi manna wa afdal. Sesungguhnya Allah dan Rasul itu lebih berharga dan bernilai. Nabi kata, ala tajibuni ya ma'asyarul ansar. Tak nakkah kamu jawab pertanyaan aku, wahai orang-orang Ansar? Maka orang Ansar kata, bima najibuka ya Rasulullah? Balillahi wa rasuluhu man wa afdal. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah lebih berharga dan lebih utama. Dan Nabi sebut sekali lagi, ala tajibuni ya ma'asyarul ansar. Tak nakkah kamu menyahut pertanyaan aku, wahai orang-orang Ansar? Orang Ansar kata, kami nak jawab macam mana lagi, wahai Rasulullah? Kerana sesungguhnya Allah dan Rasul itu lebih berharga dan lebih bernilai. Nabi kata kepada mereka,
Law syi'tum laqultum fa saddaqtum wa suddiktum. Nabi kata kalau kamu nak, kamu boleh jawab macam ni. Yang selepas ni yang Nabi akan sebut. Maka kamu akan disebut sebagai orang yang berkata benar dan takkan ada orang yang akan mendustakan kamu. Semua orang akan cakap kamu ni orang yang betul. Nabi kata kamu boleh jawab pada aku. Atainaka mukazzaban fa saddaqnak wa taridan fa asainak wa makhzulan fa nasarnak wa ailan fa awainak. Nabi kata kamu boleh jawab pada aku, engkau ni wahai Rasulullah datang kepada kami dalam keadaan semua orang Mekah tak percaya pada kamu. Kamu datang di Madinah, kami orang-orang Madinah lah yang membenarkan kamu. Engkau wahai Rasulullah datang kepada kami di saat orang Mekah semua menghinakan kamu. Panggil kamu dengan gelaran macam-macam. Maka kami inilah orang Madinah yang memuliakan kamu. Orang Mekah semua hinakan kamu. Kamu datang kepada kami wahai Rasulullah dalam keadaan kamu tu dihalau oleh orang-orang Mekah. Dihalau daripada kampung kamu sendiri. Maka kami orang Madinah yang memberikan kamu tempat tinggal. Kamu datang kepada kami wahai Rasulullah dalam keadaan kamu menanggung bebanan yang sangat berat. Maka kami orang Madinah lah yang mengangkat bebanan kamu. Nabi kata jawablah macam tu. Kan? Kamu boleh jawab macam tu. Dan benda tu betul pun. Orang Ansar kata tak, kami takkan jawab macam tu ya Rasulullah. Bahkan Allah dan Rasul tu lebih berharga dan lebih bernilai. Nabi kata pada mereka, Nabi kata awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltum ila islamikum. Nabi kata adakah timbul dalam diri kamu wahai orang Ansar perasaan iri hati, cemburu, dengki dengan orang-orang yang aku memberikan mereka harta kekayaan dunia untuk aku menjinakkan hati mereka. Sedangkan aku ni dah percaya dah dengan Islamnya kamu. Islam kamu dah kuat dah. Mereka tu baru je masuk Islam. Kan? Adakah kamu dengki wahai orang-orang Ansar dengan orang yang membawa pulang ke rumah mereka unta dan juga kambing, sedangkan kamu pulang ke rumah kamu dengan Rasulullah? Nabi kata demi Allah, apa yang kamu bawa pulang tu lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang. Dan Nabi sebut pada mereka, kalaulah hijrah itu tidak berlaku, maka Nabi kata aku akan minta pada Allah supaya aku akan jadi di kalangan orang-orang Ansar. Kalaulah satu manusia berjalan di satu jalan dan orang Ansar berjalan pula dengan jalan yang lain, maka aku akan ikut perjalanan orang-orang Ansar. Orang manusia lagi semua ibarat pakaian luaran aku, dan orang Ansar ibarat pakaian dalaman aku. Menandakan orang Ansar begitu dekat dengan hati Nabi SAW. Dan Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak Ansar, rahmatilah cucu-cucu Ansar. Dan sahabat yang mendengar ucapan Nabi SAW sebut, berderai mata mereka sehingga membasahi janggut-janggut mereka, menandakan betapa sayunya apa yang Nabi SAW sebut. Dan Nabi sebut tentu tuan-tuan, bukan Nabi nak mengungkit dah. Nabi nak memberikan mereka peringatan. Apakah yang lebih mahal daripada harga dunia? Itu agama. Apa yang kamu lihat mereka bawa pulang dengan harta benda dunia, sedangkan kebaikan yang paling tinggi adalah mereka bawa pulang dengan agama, yakni Rasulullah SAW. Yang tu lebih mahal. Dan jangan kita minta diganti dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini, dan kita minta nikmat yang ada pada tangan orang lain. Jangan. Kerana boleh jadi kalau kita dapat nikmat yang sama, kita tak mampu nak menguruskan nikmat tersebut. Dan Nabi SAW dalam ucapan ini menandakan bahawa Nabi sangat sayang kepada orang Ansar. Dan pada akhir, sehingga akhir ayat Nabi, Nabi setia ke hujungnya sampai dengan orang-orang Ansar. Buktinya apa? Walaupun Nabi sangat sayang kepada Mekah, kan? Nabi pernah sebut ketika mana Nabi keluar pada hijrah, Nabi naik tunggangan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi toleh ke belakang. Nabi melihat kepada Mekah. Nabi kata, wallahi innaki la khairul ardillah. Demi Allah, engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tempat yang dijadikan oleh Allah, dan tempat yang paling aku cintai. Kalaulah orang-orang kamu Mekah tidak menghalau aku, maka tidak akan aku keluar daripada kamu Mekah. Kan? Mekah kampung halaman Nabi. Nabi hidup di Mekah selama 53 tahun tuan-tuan. Bukannya 5 tahun, 53 tahun. Di situlah tempatnya kenangan Nabi dengan datuk Nabi. Situlah kenangan Nabi dengan ibu Nabi. Situlah kenangan Nabi dengan isteri Nabi. Tapi Nabi meninggalkan semua, menyahut seruan hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi membalas jasa orang Madinah dengan Nabi setia kepada mereka hingga hujung nyawa Nabi. Di manakah rumah Nabi sehingga akhir hayat kalau bukan di Madinah? Di manakah masjid Nabi kalau bukan di Madinah? Di manakah Nabi dikebumikan kalau bukan di Madinah, tuan-tuan? Inilah kesetiaan Nabi dan juga akhlak Nabi hingga hujung hayat. Nabi setia dengan
setia dengan orang-orang Madinah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada persoalan yang terakhir ayah. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW dengan akhlak yang sedemikian rupa, dengan akhlak yang begitu mulia? Jawapannya cuma satu je. Kerana Allah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kerana bagi Rasulullah tu, dalam diri Rasulullah tu, Allah Ta'ala jadikan diri Rasulullah tu untuk kita sebagai contoh tauladan yang paling terbaik. Tak ada contoh dalam kehidupan ni lebih baik daripada Rasulullah SAW. Contoh sebagai seorang ayah yang baik ada pada Rasulullah. Nasihat untuk menjadi seorang isteri yang baik ada pada Rasulullah. Untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik ada pada Rasulullah. Untuk menjadi seorang ketua yang baik ada pada Rasulullah. Semua Nabi tunjuk pada contoh dia. Dan seseorang itu bila dia dijadikan contoh, maka dia mestilah seorang yang diikuti. Kita kena ikut dia. Buat apa orang tu jadi contoh kalau orang tak nak ikut dia, kan? Contoh yang terbaik dia mestilah diikuti. Nampak? Dan seseorang itu untuk dia diikuti, dia mestilah orang yang dicintai. Kita kena sayang pada dia. Seorang ni kalau kita nak ikut contoh tauladan dia, bolehkah kalau kita benci dia? Tak boleh lah. Kita tak boleh nak ikut dia, kan? Contoh saya, kalau saya hari ni bercakap hari ni, contoh lah, harapnya tak lah. Semua orang kat sini semua tak suka saya. Benci lah, benci. Bukan tak suka, benci. Ayah-ayah agak-agak boleh duduk kalau lepas subuh 40 minit, setengah jam dengar saya bercakap. Tak boleh lah, kan? Bik kita keluar start motor, kita pergi kena nasi lemak di kedai depan, contoh, kan? Tak boleh. Kita tak boleh nak ikut orang yang kita benci. Majikan kita, kalau kita tak suka dia, dalam pejabat kita ikut lah dia sebab dia bayar gaji kita. Tapi cuba di luar, kita tak boleh nak ikut dia, kan? Baik. Dan Nabi SAW tu dijadikan contoh untuk Nabi diikuti. Dan seseorang itu untuk diikuti, dia kena dicintai. Dan seseorang itu untuk dicintai, dia kenalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita tak boleh jatuh cinta pada orang yang akhlak yang buruk, kan? Ada orang muka dia segak, tapi akhlak dia tak segak. Maka orang takkan sayang pada dia kerana buruknya akhlak dia menyakitkan kita. Dan orang tak boleh menumpang kecantikan wajah dia. Kita kalau berjalan dengan orang segak, orang kata macam langit dengan bumi. Tu perumpamaan dia. Makna kata jauh beza kita dengan dia. Kita tak dapat tempiah segak dia. Tapi kalau orang tu orang yang baik akhlak dia, maka kebaikan dia tu akan meratai semua orang. Orang yang duduk di keliling dia akan rasa manfaat daripada kebaikan dia, rasa keteduhan hati dia. Maka Nabi SAW berakhlak yang mulia supaya kita mencintai Nabi. Bila kita mencintai Nabi, mudah untuk kita ikut suruhan Nabi SAW. Yang hakikatnya kita sedang mengikut suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah rahmat Allah. Allah menjadikan Rasulullah seorang yang berakhlak mulia supaya senang kita cinta Rasulullah. Bila kita cinta, kita takkan ada perbalahan, kita takkan ada pertikaian. Apa yang dibawa oleh Nabi, semua kita terima. Apa yang dibawa oleh Nabi, semua kita tunduk. Dan semua itu adalah kebaikan untuk kita. Yang ini adalah hikmah Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah semakin rupa. Dan mencintai Nabi SAW juga hakikatnya adalah jalan yang paling pintas untuk kita sampai kepada syurga. Jalan yang paling senang. Buktinya apa? Dalam sebuah hadis, seorang sahabat datang bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, bila kiamat? Nabi kata, apa yang kamu dah persiapkan untuk kamu menghadapi hari kiamat? Maka dia kata, aku ni bukanlah orang yang banyak semayang. Aku ni bukan orang yang banyak puasa. Aku bukan orang yang banyak sedekah. Ada riwayat yang sebut, la syai', aku ni tak buat apa. Tak buat apa tu maksudnya tak buat amalan sunat yang lebih-lebih lah. Yang wajib tu semua dia buat. Tapi sunat ni dia tak banyak sangat buat. Cuma dia kata, aku ada satu benda yang mana aku mencintai Allah dan juga Rasul. Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang itu di hari akhirat nanti, dia akan duduk dengan orang yang dicintai. Dan engkau akan duduk dengan orang yang kau cintai. Makna kata dia akan duduk dengan Nabi SAW, kan, di akhirat dan juga dalam syurga nanti. Bukankah tu jalan yang paling senang, ayah-ayah, untuk kita sampai kepada syurga yang paling tinggi? Kita ni kalau nak bersaing amalan kita dengan para sahabat, kita tinggal belakang jauh lagi tu, tuan-tuan. Nak bandingkan dengan para wali-wali Allah, lagilah kita terbah lah kita. Nah, kita anggaplah kita ni orang biasa, orang awam. Tetapi yang menjadi keistimewaan adalah kita cinta kepada Nabi SAW. Dan Nabi selalu memuji-muji umat yang akan datang dengan Nabi menyebutkan bahawa kita ni adalah orang yang beruntung. Kita ni Nabi anggap kita sebagai saudara dia. Dan Nabi SAW mencintai kita. Dan kita pun kena cinta Nabi lebih daripada tu lagi, lebih daripada diri kita sendiri. No? Supaya apa yang datang perintah Nabi, bukanlah kita fikirkan diri kita, bahkan kita fikirkan apa kepentingan yang ada untuk agama. Wallahu a'lam.
Yang tu saja kot ayah-ayah kuliah subuh pada pagi ni. Harapnya adalah kebaikan daripada perkongsian pada pagi ni, menambahkan sikit kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah tinggalkan sirah, jangan tinggalkan selawat. Mudah-mudahan kita dapatlah menatap wajah Nabi SAW di akhirat nanti, dapat minum daripada telaga Kausar Nabi dan memimpin tangan Nabi, pegang tangan Nabi SAW dan masuk syurga dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya ya apa yang kita buat dalam kehidupan kita semuanya dah pun diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. A'udzu billahi syami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.